Göklerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, di pagi-pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita peluang untuk sama-sama kita hadir menunaikan salat subuh secara berjemaah. Sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak semua manusia yang berada di atas muka bumi Allah ini Allah berikan peluang, Allah bukakan pintu hati untuk datang ke rumah Allah. Manusia yang hidup pada hari ini, tuan-puan dan dirahmati Allah, bermegah-megah dengan apa yang dia miliki, perkara yang sementara. Buat rumah punyalah besar, Masya Allah, 2 tingkat, 3 tingkat. Padang sebelah rumah punyalah lapang, tilam punyalah empuk, tetapi rumah Allah belum tentu mereka boleh hadir. Kerana itu kebahagiaan yang di atas yang Allah berikan kepada manusia ini adalah bila mana kita meletakkan diri kita itu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi hamba kepada tidur yang lena, kita boleh beli tilam yang empuk, tetapi kita tak boleh beli tidur yang lena. Kalau kita jadi orang yang kaya, kita boleh beli makanan yang enak, tetapi kita tidak boleh beli selera makan. Kerana itu kadang-kala kita ini walaupun tilam tak berapa empuk, makanan tak berapa sedap, tapi Allah bagi selera. Itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini walaupun harta tak banyak, tubuh tak berapa sihat, tapi Allah bagi datang ke masjid. Itulah rezeki yang cukup-cukup indah dan cukup-cukup bermakna buat diri kita. Tuan-puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Allah sebut di sini bahawa kita ini umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik ummah. Tidak ada gandingan berbanding umat-umat Nabi yang lain. Kerana itu pada zaman Nabi Ibrahim ada seorang lelaki yang mana buat maksiat selama 100 tahun. Dibuat maksiatnya selama 100 tahun, tiba-tiba bila mana dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim supaya kebumikan si lelaki ini sebagaimana jenazah yang lain juga, sebagaimana jenazah umat Nabi Ibrahim juga. Lalu tanya Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, kenapa aku kena kebumikan sebagaimana orang lain juga, sedangkan dia ini ahli maksiat selama 100 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki ini bila mana dia membaca mushaf, kitab Quran sebelum itu tidak ada lagi kitab Quran, dibacakan mushaf pada zaman Nabi sebelum itu.
Bila mana dia baca mushaf, maka dia ternampak akan kalimah Muhammad. Walaupun dia tidak pernah kenal akan Muhammad ini siapa, walaupun dia tidak pernah tengok bagaimana akan rupa Muhammad ini, walaupun dia tak pernah jumpa bagaimana Muhammad ini, tetapi bila mana dia tengok dalam mushaf ada kalimah yang tertulis Muhammad, lalu dipegang mushaf tadi, dikucuk. Ini nak menunjukkan bahawa sebelum daripada turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi Ibrahim lagi dan zaman masyarakat dahulu kala, ada ahli kitab, ada dalam kitab disebutkan akan nama Muhammad, dan ada mereka yang begitu menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, kalau begitu kau jadikanlah aku juga ini Nabi Muhammad sebagaimana Muhammad. Kata Allah, tak boleh wahai Ibrahim, Muhammad aku telah sediakan dah lengkap, seorang tu je. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, kalau aku tak boleh jadi sebagaimana Muhammad, kau jadikanlah aku ya Allah umat Nabi Muhammad. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tak boleh wahai Ibrahim, aku dah sediakan umat Nabi Muhammad secukupnya. Lalu kata Nabi Ibrahim, ya Allah, kalau Muhammad pun aku tak boleh jadi, kalau umat Nabi Muhammad pun aku tak boleh jadi, kau jadikan aku ini sebutan umat Nabi Muhammad. Lalu Allah perkenankan doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka kita baca, tuan-puan dan rahmati Allah, 5 kali sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir. Selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat 5 kali sehari itu, itulah sejarah bagaimana diletakkan sebutan nama Nabi Ibrahim di dalam solat itu. Nak mengata kepada kita, nak memberitahu kepada kita bahawa beruntung, teramat-amat beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebut kuntum khaira ummah, dikaitkan dengan apa tadi? Kamu ini sebaik-baik ummah. Dikaitkan dengan apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Dikeluarkan untuk manusia yang lain, umat-umat bangsa lain, umat-umat kaum Yahudi, Nasrani dan sebagainya selain daripada umat Muhammad ini, untuk mengajak kepada perkara baik dan mencegah daripada perkara mungkar. Cumanya tuan-puan dan dirahmati Allah, mengapa kadang-kadang kita tidak terasa bertuahnya kita jadi umat Nabi Muhammad ini? Kenapa? Kerana kita ini telah dilahirkan daripada keturunan orang Islam, keturunan Nabi Muhammad sendiri, orang Islam sendiri. Maknanya kita lahir ini dalam budaya, dalam masyarakat orang Islam sudah. Sembahyangnya, berkhutbahnya, puasa, zakat, solat dan sebagainya. Umpamanya beginilah, seorang kaya, seorang anak orang kaya dengan seorang anak orang miskin. Si anak miskin tak dia bertanya kepada anak orang kaya, berkata kepada anak orang kaya, beruntungnya kamu jadi anak orang kaya. Apa si anak orang kaya tak dia akan berkata? Sama je saya dengan kamu, sama je, tak ada beza apa pun, kaya miskin sama dia rasa. Sebab apa? Sebab dia lahir dalam keadaan sebagai anak orang kaya. Kalau tiba-tiba andainya Allah jatuhkan jadi bala kepada diri dia, tiba-tiba jadi papa kedana, tiba-tiba jadi fakir miskin, maka apa akan dia terasa? Tiba-tiba bertemu kembali dengan kawan yang miskin, baru dia terasa, Allah, memang cukup-cukup berbeza kehidupan aku dahulu dengan sekarang. Rupa-rupanya memang berbeza anak orang kaya dengan anak orang miskin. Sebab apa? Sebab Allah dah balikkan keadaan kehidupan dia. Kita ini begitu juga. Sebab daripada keturunan, sebab daripada kita lahir mak ayah kita Islam, maka kita kurang rasa bertuah, bersyukurnya jadi umat Nabi Muhammad. Cuba tanya orang-orang non-Muslim, orang-orang yang convert masuk Islam tu, apa perasaan mereka? Sebab itu orang non-Muslim, tak mu'allaf, kita kata yang masuk Islam tu, kadang-kadang mereka ni buat kerjanya jual tasbih, jual buku Yasin je tepi-tepi jalan, tapi mereka tak rasa segan. Sebab mereka rasa apa? Itulah cari rezeki, itulah dakwah. Kerana mereka rasa beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun dulu kerjayanya mungkin kali profesionnya tinggi, besar, jawatan gaji banyak, tetapi tak apalah, jadi orang Islam, kerja biasa pun tak apa. Tapi itu adalah kebahagiaan yang hakiki yang mereka rasakan. Tuan-puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya cuba ingin berkongsi akan satu surah yang ringkas yang telah dibacakan tadi, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini punya 8 ayat, dan Allah sebutkan pada ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur, bermegah-megah sering melalaikan diri kamu.
Asbab turun ayat ini kerana ada dua kabilah. Ada kabilah daripada kabilah Ansar, yang mana satunya kabilah Al-Haris dan satunya kabilah Al-Harisah. Yang mana dua kabilah ini kalau mereka bertembung, dua kelompok ini, dua puak ini kalau mereka bertembung, maka mereka akan saling berdebat harta siapa, saling menunjuk-nunjuk, saling bermegah-megah harta siapa yang paling banyak. Bila mana bertemu kaum Al-Haris dan juga kaum Al-Harisah ini, maka Al-Haris akan berkata, saudara aku kaya, adik-beradik aku kaya, ada kereta Mercedes 3 biji, ada tanah 12 biji, ada rumah perumahan ada 450 biji, kaya lah, dia bagi tahu semua sekali. Lalu Al-Harisah pula jawab balik, tak kaya lagi. Dah, anak saudara aku ada banglo 5 biji, ada pejabat 13 biji, tu tak kira dalam negara, luar negara banyak lagi. Lalu Al-Haris jawab balik, keluarga aku kaya lagi, tu baru anak saudara aku terdekat, adik-beradik aku, sepupu aku, harta sekian. Maknanya mereka berlawan-lawan harta, yang ni tunjuk harta mana paling banyak, yang ni tunjuk harta mana paling banyak. Itu adalah budaya kaum jahiliyah. Lalu sehinggalah mereka ni alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir, sehingga mereka masuk ke dalam lubang kubur, kata Allah. Bagaimana sehingga mereka ini masuk ke dalam lubang kubur ini? Yakni mereka saling bermegah, yang ni tunjuk harta dia banyak, yang ni tunjuk harta dia banyak, sampailah tak puas hati nak tunjuk, ni kata dia banyak, ni kata dia banyak. Lah sekali mari kita pergi ke tanah perkuburan. Bila pergi ke tanah perkuburan, dia pun bagi tahu, cuba tengok kat kubur tu. Cuba tengok kat kubur sebelah sana tu, kat pohon teres tu, contohnya lah. Kat pohon teres tu adalah orang kata arwah anak saudara aku tu, harta dia dulu Masya Allah banyak, begini dia cerita. Lalu Al-Harisah cerita pula, kat puak satu lagi Al-Harisah cerita pula, tu cuba tengok tu, yang kubur sebelah sana tu kubur yang baru mati 2 minggu lepas tu. Kubur siapa? Kubur adik aku ni kaya begini. Nak bagi tahunya mereka ini, dua kelompok ini bila mana bertembung, maka mereka akan saling bercerita, yang ni cerita dialah banyak harta, yang ni cerita dialah banyak harta, sehingga hatta dzurtumul makabir, sehingga masuk ke dalam lubang kubur. Kita ini dalam kehidupan tuan-puan dan rahmati Allah, harta bukanlah kekayaan pada kita. Cuba kalau kita bertemu dengan kawan-kawan yang lama kita tak berjumpa, apa kita tanya? Sekarang tinggal di mana? Sekarang kerja apa? Sekarang anak berapa? Itu yang orang akan tanya. Orang tak tanya sekarang harta berapa juta, orang tak tanya. Tapi orang tanya sekarang anak berapa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut bahawa antara salah satu perkara yang akan maknanya semua perkara akan ikut kita bila mana kita meninggal, harta kita, anak isteri kita dan amalan kita, tetapi yang kekal adalah amalan kita. Dan antara perkara yang mana terus bersambung ganjaran dia adalah harta seorang anak yang soleh. Kerana itu kalau orang itu ada anak ramai, itu adalah permulaan kepada tanda-tanda dia adalah seorang yang kaya. Tapi tak cukup syarat lagi, kena pastikan ke semua anak-anak yang ramai tadi menjadi seorang yang soleh dan juga solehah. Maka insya-Allah dia kaya di dunia ini dengan kebahagiaan, dia kaya di akhirat nanti dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ketenangan. Jadi pada ayat yang pertama tadi juga alhaakumut takatsur, kata Ibnu Katsir yang dinukilkan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa anak Adam akan berkata, hartaku, yaqulul abdi mali, anak Adam ini akan berkata hartaku. Bermakna kita ini, manusia ini biasa dia akan beritahu, inilah harta aku, ni kereta aku, ni rumah aku, ni duit aku, ni pejabat aku, sekian. Sedangkan harta ini selagi mana disebutkan oleh hadis, disambung lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama lahu min malihi salas, sesungguhnya bagi diri kita ini hartanya adalah 3 perkara. Yang pertama apa dia? Apa yang telah kita makan maka dia menjadi cerna, itu adalah harta kita. Kita beli makanan punyalah banyak, tuan-puan yang dirahmati Allah, tiba-tiba tengah drive tu accident, hancur berterabur atas jalan, boleh jadi makanan kepada binatang-binatang ataupun orang lain tolong kutip ambil makan. Maknanya belum tentu makanan yang kita beli di pasar ataupun di kedai itu menjadi harta kita. Dan yang kedua Nabi sebut apa dia? Ataupun apa yang telah kita pakai maka ia menjadi lusuh. Pakaian yang kita telah pakai ini menjadi lusuh, menjadi koyak, menjadi buruk, dah tidak ada orang nak, itu adalah harta kita. Yang ketiga adalah apa yang kita sedekahkan. Itu adalah perkara
yang juga menjadi harta kita dalam kehidupan ini. Bermakna 3 perkara. Yang pertama adalah makanan yang telah cena, yang kedua adalah pakaian yang kita pakai lalu menjadi lusuh, dan yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan. Kalau harta yang kita tak sedekahkan ini belum tentu menjadi harta kita. Kita ambil gaji, tiba-tiba baru je ambil bonus, dapat berim RM500. Balik daripada rumah tiba-tiba langgar pokok kayu pula. Tak, habis lesap RM500. Dapat rezeki kepada mekanik, tak dapat kepada kita. Maknanya ia belum tentu menjadi harta kita. Tetapi bila mana kita sedekah kepada orang, maka dia dikira sebagai ganjaran kebaikan sedekah kepada orang, maka itu adalah menjadi harta kita. Orang tu nak buat baik ke, orang tu nak buat jahat ke dengan duit yang kita sedekahkan, maka ia tetap sudah ada ganjaran kepada kita selaku orang yang bersedekah. Dan Nabi sebut juga dalam hadis, yattabi'ul mayyit salasah, yang mengikuti mayat ini 3 perkara, dan 2 akan pulang, 1 akan kekal bersamanya. Yang mengikutinya adalah ahli keluarganya, hartanya dan juga amalnya. Maka pulanglah ahli keluarganya dan juga hartanya, wa yabqa amalih, dan juga dan kekal bersamanya adalah amalnya. Maknanya tuan-puan yang dirahmati Allah, bila mana kita meninggal suatu masa nanti, harta kita orang akan bawa sekali. Tak, kereta kita orang akan guna pakai, motor kereta kita orang akan bawa sekali ke tanah perkuburan, iringi ke tanah perkuburan. Tetapi dan satu laginya adalah ahli keluarga kita, anak isteri kita, semua akan ikut sekali kita ke tanah kubur. Tetapi yang kedua-duanya akan pulang. Anak isteri akan pulang. Anak lama-lama tak tahu boleh jadi ingat kepada kita. Kalau anak yang soleh, alhamdulillah, ingat, boleh berdoa. Kalau anak yang tidak baik, maka dia lupa kepada kita. Isteri yang dulu 10 tahun kita hidup boleh jadi isteri orang. Kalau suami boleh jadi sudah jadi suami orang. Maknanya semuanya meninggalkan kita. Yang ada bersama kita tidak lain adalah amalan apa yang kita buat semasa di dunia ini. Sebab itu dunia ini adalah tempat untuk menyemai, akhirat adalah tempat untuk menuai. Kalau kita hidup di dunia ini tidak semai apa-apa kebaikan, tidak semai kehidupan ini dengan salat berjemaah, tidak semai kehidupan ini dengan salat sunat, dengan perkara-perkara yang sunat, dengan perkara-perkara kebaikan, tak, dengan membantu untuk tegakkan agama Islam, maka apa yang kita nak bekalkan ke akhirat nanti? Kerana itu mereka-mereka yang tidak ada bekalan di akhirat ini, di akhirat mereka menyesal, mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, na'mal salihah, kami akan buat perkara-perkara yang saleh. Na'mal salihan inna mukinun, sesungguhnya kami ini telah menyesal ya Allah, menyesal nak buat perkara baik dah di dunia. Masa hidup di dunia ni kenapa tak buat perkara baik? Persoalan yang kita nak tanyakan. Ada setengah orang berfikir, tak apalah, tak nak buat perkara baik masa muda ni sebab sibuk untuk bekerja. Tunggu pencen baru nak buat kerja, tunggu tua baru nak buat kebaikan. Tuan-puan, siapa pernah lalui waktu tua sekarang dia muda? Siapa? Tak ada kan? Maknanya kita ini pernah lalui waktu muda, tetapi kita tak pernah lalui waktu tua. Waktu muda kita sihat, barangkali kita jangka waktu tua nak buat kebaikan. Waktu kalau dah umur 30, 40, skru dah mula-mula longgar dah. Tak bergerak sikit bunyi krik, urat saraf semua bunyi. Nak bangun daripada solat pun berdahil macam-macam. Tubuh serba tak sihat. Apakah kita boleh buat amal sebagaimana kita di usia muda? Jadi yang kekal daripada 2 perkara, 2 tak dia akan pulang. Harta akan pulang, anak isteri akan pulang. Yang kekal adalah amalan. Kerana itu kehidupan di dunia ini kita kena jaga amal kita, hitung satu persatu. Kata ahli tasawuf, kita kena hidup ini kena muhasabah dengan 3 perkara. Kena lakukan 3 perkara dalam hidup ini dalam seharian. Yang pertama, kita pelihara amal-amal yang wajib, solat, sunat, zakat, hutang, semua itu kena jaga. Yang kedua adalah ibadah yang umum, ibadah yang wajib satu, ibadah yang umum satu. Soal kita dengan keluarga, soal kita kasih sayang dengan anak-anak, soal pendidikan anak-anak dan sebagainya, ibadah yang umum. Dan yang ketiga adalah kita muhasabah diri. Muhasabah diri adalah kata ahli tasawuf perkara yang wajib.
Nak muhasabah ni ketika mana? Ketika mana kita nak tidur, nak melelapkan mata, waktu itu kita muhasabah, ya Allah, daripada bangun pagi tadi aku buat apa? Baca tak doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Baca ke tak? Bermula daripada pagi aku buat apa? Waktu solat aku solat pukul berapa? Pada waktu pagi aku sembahyang tak? Semalam aku baca tak Quran? 2 hari lepas aku baca tak Quran? Dalam minggu ni aku pernah baca tak Quran? Itu cara kita muhasabah diri kita. Kalaulah kita hitung-hitung diri kita ni tuan-puan, kadang-kadang dalam seminggu ni belum tentu satu surah kita habiskan. Yang dalam sembahyang tak kira, yang kita nak hitungnya di luar sembahyang. Dalam minggu ni agak-agak berapa juzuk tuan-puan boleh habis Al-Quran? Itu kena hitung dalam diri kita. Anak-anak muda boleh baca buku novel sehari 300 muka surat tu dalam masa sehari. Tetapi Al-Quran seringkas surah At-Takasur ada 8 ayat tadi pun belum tentu anak muda boleh baca. Kerana itulah sebenarnya kehidupan di akhirat ini, di dunia ini adalah penjara. Dia rasa susah nak buat, dia rasa susah nak baca. Nak baca buku akademik pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam boleh. Tetapi nak baca Al-Quran, surah Qul Huwallah pun belum tentu keluar daripada bibir mulut. Dan kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, jangan kamu berbuat begitu. Thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan kamu berbuat begitu, yakni Allah bagi penegasan, bagi takkid 2 kali bertegah kepada orang Islam, jangan kamu bermegah-megah, kemudian jangan kamu bermegah-megah. Kata mufassir, ayat yang pertama kalla saufa ta'lamun itu adalah ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang kufar, jangan kamu bermegah-megah. Kemudian yang kedua adalah khusus kepada orang Islam, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kamu jangan bermegah-megah, yakni orang kafir pun tak boleh bermegah-megah dengan harta, orang Islam pun tak boleh bermegah-megah dengan harta. Apa yang dimegah-megahkan? Dimegah-megahkan adalah wadim min zahab, adalah perkara-perkara yang datang daripada emas, perak dan sebagainya. Itulah perkara yang biasa manusia bermegah-megah. Namun tuan-puan yang dirahmati Allah, kehidupan hari ini manusia ni kadang-kadang bermegah-megah dengan harta. Ada setengah-setengah tu bermegah-megah dengan pangkat, ada setengah-setengah tu bermegah-megah dengan pakaian, ada setengah-setengah tu bermegah-megah dengan kereta. Pakai kereta kecil rasa malu, rasa segan. Kereta punyalah besar 2-3 biji, nak datang masjid pun tak boleh. Ini masalah. Kerana itu Allah sebut perkara inilah yang melalaikan kita, hatta dzurtumul makabir, sampai kamu masuk ke dalam lubang kubur, yakni kamu pergi ke tanah perkuburan, dan pengajarannya sampai kamu mati pun perkara ini yang melalaikan kamu. Yang ketiga adalah hari ini kita tengok orang bermegah-megah dengan masjid. Masjid tu besar, masjid ni besar, masjid tu lampu cantik, masjid ni kipas cantik, tetapi belum tentu masjid itu dimakmurkan dengan jemaah-jemaah yang datang untuk solat jemaah dan juga hadir dengan majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah, yang seterusnya adalah, ada juga manusia akhir zaman ini bermegah dengan anak-anak. Ini juga kebanyakan kita. Tengok kalau anak-anak kita khatam Quran, adakah kita bermegah-megah dengan orang? Kita bagi tahu kepada kawan, alhamdulillah anak aku semalam boleh khatam Quran dah umur 7 tahun. Tapi tengok anak kita tiba-tiba dah umur 10 tahun, umur 12 tahun, UPSR kita kata dapat 5A, SPM 12A. Tentu kita bermegah, bagi tahu alhamdulillah anak saya semalam dapat 12A SPM. Alhamdulillah, cerita. Jumpa jemaah sebelah kanan cerita, jumpa jemaah sebelah kiri cerita. Jiran tanya anak kamu macam mana cerita. Tak. Tetapi kalau anak kita boleh hafal Quran, ada kita tanya, ada kita cerita. Bermakna apa yang kita rasa megah dalam diri kita ini adalah perkara-perkara yang hanya berkait dengan urusan dunia, na'udzubillahi min zalik. Jadi kita kena ubah diri kita jadi orang yang bagaimana? Jadi kalau kita miliki anak-anak yang soleh, itulah harta yang paling kaya, itulah harta yang paling berharga buat anak kita. Kena bagi tahu alhamdulillah anak aku belajar di Mesir mengaji agama. Orang hari ni tak akan bagi tahu, malu kadang-kadang nak bagi tahu anak mengaji agama, malu nak bagi tahu aku hantar anak aku duduk pondok. Orang tanya anak duduk mana? Anak mengaji kat luar negeri je pun, duduk dalam pondok Kelantan contoh, tapi mengaji kat luar. Bagi tahu sebab apa? Sebab rasa malu nak bagi tahu anak kita ni duduk di pondok. Ini adalah manusia yang tidak rasa bahawa anak soleh itu adalah harta yang paling berharga. Kita kena hidupkan dalam diri sebegitu tuan-puan. Kalau kita ada anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, ikutlah dia mengaji tahfiz ke, dia mengaji pondok ke, tak ada SPM ke, tak ada PMR ke, tetapi rasakanlah dalam diri bahawa beruntung aku bolehi harta kekayaan yang sebegini. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut summa kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin.
Allah sebut jangan buat begitu kalau kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin. Maknanya kita ini datang ke majlis ilmu dah, maknanya kita ni ada pengetahuan dah, maknanya kita ini selalu dengan tazkirah dan dengan peringatan. Maka kita tahu dengan ilmu yang yakin, jangan kita buat perkara bermegah-megah tadi. Dalam tingkatan ilmu ini ada 3. Yang pertama disebut sebagai ilmu yakin, yang kedua disebut sebagai ainul yakin, yang ketiga disebut sebagai hakul yakin. Ilmu yakin ini kita tahu perkara itu. Kita tak pernah lihat, kita tak pernah rasa. Kita tahu orang kata kat Mekah ni Allah, masyarakat cukup-cukup ramai, Masjidin Nabawi, Masjidil Haram ni cantik sungguh. Dak orang duk tawaf, kita boleh cerita, kita dengar dari, kita tengok daripada TV, kita dengar orang balik Mekah cerita Mekah ni begini. Itu dinamakan sebagai ilmu yakin. Kita tahu betul-betul, yakin dah dengan ilmu kita Mekah ni ada. Walaupun kita tak pernah pergi lagi, tak pernah rasai lagi tawaf di Mekah tu, tapi kita yakin dah ada. Yang kedua adalah ainul yakin. Kita tengok dengan pandangan, tengok kat TV boleh jadi, ataupun kalau kita pergi Mekah sebelum daripada turun kita nampak lalu dengan kapal terbang ke macam mana ke, maknanya ataupun orang tunjuk gambar. Maknanya kita tengok di situ, maka di situ adalah ainul yakin. Yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin ini bila mana bagaimana? Bila mana kita sampai ke Mekah, kita turun, kita pergi ke Mekah, kita tawaf, kita sa'i dan sebagainya, maknanya kita merasai sendiri, itu disebut sebagai hakul yakin. Kerana itu dalam tingkatan ilmu ini, kalau kita belajar psikologi pun ilmu manusia yang baik ini, satu dia ada teori yang kita boleh sebutkan sebagai ilmu yakin, yang kedua adalah dia ada pengalaman yang kita boleh sebutkan sebagai hakul yakin. Maknanya ilmu dia ada, pengalaman untuk apa yang dia sebut itu pun dia ada. Maka bila mana dia bercakap, ada aura yang tersendiri, ada kelebihan yang tersendiri untuk dia sampaikan kepada orang lain. Dan yang satunya Allah sebut la tarawunnal jahim, nescaya kamu akan melihat neraka jahim. Maknanya kalau kamu ni buat begitu juga, kamu duk bermegah-megah dengan anak-anak kamu, bermegah-megah dengan harta kamu, bermegah-megah dengan pangkat kamu, maka Allah kata la tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka jahim, kamu akan menyaksikan neraka jahim. Neraka jahim ini adalah neraka yang diketuai oleh malaikat Zabaniyah, yang ada padanya 19 malaikat kerjanya menyeksa orang je. Neraka jahim ini jugalah yang ada di dalamnya, Allah letakkan dalam keadaan batu-batu yang curang, batu-batu yang tajam. Kalau kena tu hancur tubuh. Neraka jahim inilah juga Nabi sebut dalam hadis, orang yang masuk dalam neraka jahim ini, mereka akan makan satu buah yang dikenali sebagai buah zakum. Yang mana buah zakum ini bila mana ahli neraka makan masuk dalam perut, lalu hancur perutnya. Dalam keadaan dia rasa hancur perut itu, dia rasa dahaga yang teramat-amat sangat, maka dia minta air, lalu Allah berikan air daripada air tembaga yang panas mendidih. Mereka pun minum dalam keadaan tak sedar, lalu hancur luluh tubuh mereka. Lalu Allah kembalikan jadi sebagaimana tubuh yang sihat seperti biasa, lalu diulang kembali perkara itu sehingga selesai perhitungan dosa-dosa buatnya. Itu adalah neraka jahim. Kerana dan begitu juga neraka jahim ini, sifat-sifat neraka jahim ini, pakaian dia adalah pakaian daripada api neraka. Jadi dan juga manusia yang berada dalam tu sentiasa minta tambah-tambah. Walaupun manusia yang berada ahli neraka dalam neraka jahim ini seksa dah, kena makan air, makan buah zakum, minum air yang mendidih, tetapi minta tambah lagi. Sebab apa? Sebab di atas dunia ini dia tak pernah merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi. Rezeki yang Allah bagi itu dia minta tambah lagi, lepas rasuah. Tak habis-habis sampai ke akhir umur, menyebabkan dia lalai daripada taat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-puan dan dirahmati Allah, orang yang syukur ini kalau rezekinya sedikit maka dia merasa cukup. Kalau rezekinya banyak, rezeki yang sedikit dia merasa cukup, rezeki yang banyak dia merasa syukur. Tetapi orang yang kufur ataupun tidak menghargai nikmat rezeki daripada Allah, rezeki kalau sedikit dia rasa ni cukup-cukup je baru. Dan kalau rezeki itu banyak, tak cukup-cukup, dia rasa tak cukup-cukup. Itu sebab orang rasuah ni, orang buat kerja jahat ni, menipu minggu ni menipu, duit banyak dah, minggu depan menipu orang lain pula, minggu depan sekali lagi menipu orang pula, tahun depan menipu lagi, harta berjuta-juta dah, tapi kita teruskan kerja menipu itu, kerja yang haram sampai ke akhir umur. Sebab apa? Sebab Allah sempitkan mata pandangan dia ini daripada nampak rezeki ini cukup, maka dia nampak tak cukup sentiasa rezeki. Na'udzubillah min dzalik.
Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala sebut summa latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya dengan ainul yakin, yakni kita melihat neraka jahim ini dengan pandangan yang sebetul-betulnya, dengan pandangan kedua biji mata kita. Sekarang ni kita bagi tahu, ustaz-ustaz bagi tahu, penceramah-penceramah bagi tahu bagaimana sifat neraka jahim ini. Tetapi kalau kita bermegah-megah buat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti kita juga akan menyaksikan neraka jahim itu bagaimana. Para nabi bila mana melihat akan api neraka tu membara, tak tiba-tiba menyala, tak, maka kesemuanya duduk, tak, tercenggar duduk sampai lututnya serapat ke bumi kedua-dua. Kerana apa? Kerana begitu gerun, begitu takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir pada ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summalatus alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian akan ditanya akan nikmat pada hari yang demikian, yakni pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Nikmat apa? Summalatus alunna yawma idzin 'ani syukran ma an'amillahu bihi 'alaikum minas sihah wal amni war rizq. Allah akan tanya nikmat yang Allah beri kepada kamu. Yang pertamanya nikmat kesihatan. Sihat kita ini Allah akan tanya. Kita sihat, orang lain sakit. Sebab itu jangan kita rasa orang lain sakit itu adalah satu bala ataupun satu musibah. Kerana sakit juga kadang-kadang adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabi'atul Adawiyah, bila orang tanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, Hasan Basri dan beberapa orang sahabat jumpa dengan Rabi'atul Adawiyah, wahai Rabi'atul Adawiyah, apa perasaan kamu kalau bila mana kamu ini ditimpa sakit ini, apakah kamu rasa sabar? Kata Rabi'atul Adawiyah, ada lagi yang lebih tinggi daripada sabar. Kalau begitu, apakah kamu rasa ini kamu redha? Kata Rabi'atul Adawiyah, ada lagi yang lebih tinggi daripada redha. Kata Hasan Al-Basri dan juga sahabat, kalau begitu apakah sakit ini kamu merasa syukur? Kata Rabi'atul Adawiyah, ada lagi yang lebih tinggi daripada syukur. Ini hebatnya seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Makamnya di Mesir. Saya belajar di Mesir dulu, pernah kita pergi. Masya Allah, sampai di sana kita tengok makam Rabi'atul Adawiyah pun menitis air mata. Seorang wanita yang meninggal dalam keadaan anak dara. Beberapa orang sahabat masuk pinang dia nak minta jadikan isteri, tetapi tak nak. Kerana apa? Kerana dia rasa seronoknya bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala, seronoknya buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pedulikan akan urusan perkahwinan dan sebagainya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan sebagai seorang anak dara, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah nikmat sihat. Begitu juga Nabi sebut dalam hadis yang lain, akan ditanya yang demikian pada hari kiamat nanti bila mana dikeluarkan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, yang mana Nabi suatu masa dia keluar. Bila mana keluar daripada rumah, tengok-tengok Abu Bakar pun keluar juga. Lalu Nabi tanya Abu Bakar, kamu buat apa keluar daripada rumah ni? Kata Abu Bakar, aku keluar pun sebagaimana kamulah juga, wahai Rasulullah. Tiba-tiba tengok Umar pula datang. Lalu Rasulullah tanya, kamu keluar ni buat apa? Kata Umar, aku keluar ni seperti mana kamu berdua jugalah. Kerana kedua-duanya, yakni lapar. Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar pada ketika itu tiada makanan, lalu keluar. Lalu mereka berjalan-jalan, ringkas ceritanya berjalan sehingga sampai di rumah Abul Haisan. Dan bila mana sampai di sana, dia minta tanya Abu Haisan ada kat rumah ke tak. Lalu si isteri dia kata tak ada. Tiba-tiba balik bawa standang kurma dan juga bawa kambing. Lalu dijemput Nabi masuk. Ringkas ceritanya, dijemput Nabi masuk rumah, lalu disembelih kambing tadi, tak diberi makan untuk Nabi dan juga dijamukan buah-buah tamar tadi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tus'alunna an hadza yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju'. Kata Nabi, yang pada akan ditanya perkara hari ini di hari kiamat nanti. Kamu keluar daripada rumah kamu dalam keadaan perut kamu lapar, falam tarji'u, dan kamu tak kembali hatta asabtum, sehingga kamu merasa kenyang. Hadza fa hadza minan na'im, yang ini adalah suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-puan, kalau kita ni tiba-tiba duduk dalam rumah, tiba-tiba kita terasa lapar, nak makan dahaga, nak minum, lapar, nak makan cakuitia, lapar, nak makan apa-apalah, nasi goreng pataya, contoh, kita terasa lapar. Kita ajak isteri, kita ajak anak-anak, jom kita keluar. Maka setelah mana kita sampai ke restoran, kita order, kita makan, kita bayar, siap, kenyang dah perut kita. Maka di situ Allah akan tanya, apa yang kamu buat setelah daripada kamu kenyang itu di akhirat nanti, itu Allah akan tanya.
Maka kerana itu kita kena beringat-ingat, setiap kali kita nak keluar rumah, nak pergi tempat makan kerana perut kita lapar, maka ingatlah hadis ini. Nabi peringatan, bila mana kamu ni sudah makan daripada perut yang lapar, daripada rasa dahaga, maka bila telah kamu telah kenyang dan kamu hilang rasa haus, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Kerana itu Nabi sebut, Nabi ajar, kita diajar umat Islam ni, selesai daripada makan, baca doa selepas makan. Tak baca doa selepas makan, tapi kita ni kadang-kadang nak baca doa selepas makan pun payah. Begitu juga Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, ataupun dalam satu kisah bila mana turun ayat ini, ringkas ceritalah. Dalam satu kisah bila mana turun ayat ini, maka bila Nabi baca sampai ke ayat yang terakhir, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, akan ditanya nikmat yang demikian. Lalu Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah nak tanyakan apa lagi kepada kami? Kerana para sahabat ketika itu berada di medan perang. Sesungguhnya yang berada pada kami adalah apa dia? Ya Rasulullah, an ayyin na'im nas'al, akan nikmat apa lagi yang Allah nak tanyakan kepada kami? Wa innama humal aswadan al-ma'u wat tamar, yang ada pada kami adalah al-aswadan, yakni ada air dan juga kurma. Wa suyufina ala rakabina, dan juga pedang-pedang hak duduk di tengkok kami, yang mana musuh-musuh sedia nak potong leher kami. Maknanya sahabat-sahabat pada ketika itu Nabi baca ayat ini duduk berteduh menanti, sedang berada di medan perang. Bekalan yang ada adalah air dan juga kurma. Dan kata Sayyidina Umar, kami ni standby, musuh nak potong tekuk dah. Nikmat apa lagi Tuhan nak tanya, duk medan jihad dah ni. Tapi kata Rasulullah, amma in zalika sayakun, adapun yang demikian tetap akan berlaku. Kamu berteduh di bawah pokok ini walaupun duduk dalam medan perang, itu juga tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-puan yang dirahmati Allah, kita ini walaupun duduk dalam rumah Allah, duduk dalam rumah Allah ni, tetapi kita boleh berteduh, ini pun Allah akan tanyakan. Sebab apa? Sebab ramai lagi orang di Syria tu sembahyang di masjid juga, tapi masjid yang tidak berbumbung, masjid yang tidak berkipas, tidak ada aircon, dalam keadaan musim yang panas. Kita ni masjid dah, rumah Allah dah. Kalau kita fikir Tuhan nak tanya apa lagi, datang solat jemaah, datang dengan tazkirah, tapi Allah tanya nikmat aircon yang Allah bagi ni bagaimana, nikmat kipas yang Allah bagi ni bagaimana, nikmat pakaian yang kita pakai sempurna ni bagaimana, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi sebut setiap manusia pada hari kiamat nanti kakinya tidak akan berganjak ke mana-mana, melainkan setelah ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah umurnya, di mana dia habiskan. Ini Allah akan tanya, tak bergerak lagi. Neraka pun tak bergerak, syurga pun tak bergerak ke mana-mana, melainkan Allah akan tanya dulu umur, ke mana kita habiskan. Yang kedua adalah waktu muda, bagaimana kita guna waktu muda kita, muda-muda remaja dulu, bagaimana kita guna. Yang ketiga adalah harta, di mana kita dapat, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita belanja. Dua-dua ni Allah tanya. Yang pertama, harta ini, bila mana Allah beri harta, dari mana kita dapat? Dapat daripada rasuah ke, dapat daripada menipu orang ke, dapat daripada merampok bank ke, dapat daripada berim ke, semua Allah tanya. Yang kedua, bagaimana kita belanjakan, ni pun Allah tanya juga. Kadang-kadang kita dalam hidup ini tuan-puan, kita rasa kalau rezeki itu halal, selesailah, jadi ibadahlah kita. Tapi tak cukup lagi. 6 syarat kerjaya kita ataupun rezeki yang kita dapat itu menjadi ibadah. Yang akhir sekali adalah bila mana kita gunakan pada jalan yang baik. Maknanya kalau kita ni kerja kita ni halal dah, kerja yang baik, tetapi tiba-tiba rezeki kita dapat tu guna buat perkara yang haram, pergi berjoli, maka batal segala amalan yang kita sepatutnya kerja. Kita tadi dia buat kerja selama sebulan, pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang, itu menjadi ibadah kepada Allah. Tapi tak jadi ibadah bila mana rezeki di tempat kerja, di pejabat kita, di sekolah kita itu tadi kita guna pada tempat yang haram, maka batal segala amalan ketika mana kita bekerja tadi. Sebab itu kita kena jaga tuan-puan yang dirahmati Allah, anak-anak, saudara-saudara kita yang bekerja, pastikan bila mana dia bekerja pukul 5 pagi hingga pukul 8 petang, waktu paling banyak kita berada. Tempat mana? Kita ni masjid 5 kali sehari, sekejap-sekejap ni 15 minit, 10 minit. Waktu paling banyak adalah waktu kita berada di tempat kerja. Maka kena nilai betul-betul, kena cari bagaimana kerja itu nak menjadi suatu ibadah. Ini kena jaga. Biar kita duduk jabat 8 jam pun jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara syaratnya, salah satu daripada 6 syarat,
gaji yang kita dapat guna pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Guna pada jalan Allah ini kita bahagi bagaimana kalau gaji yang kita dapat. Yang pertama, kita tunai dulu amalan wajib. Mungkin kita ni ada lagi dapat pencen ke, dapat gaji ke, allowance ke dan sebagainya. Yang pertama, amalan wajib, nafkah, zakat, hutang, hak tu semua kena selesai gaji bila dapat. Yang kedua adalah amalan sunat, sedekah, sedekah, buatlah perkara-perkara kebaikan untuk rumah dan sebagainya. Yang ketiga, kata ulama, kalau nak jaga keberkatan harta ini, kena jaga pemberian kita kepada mak ayah. Orang hari ini kadang-kadang kalau mak ayah dia dah kaya, dia tak bagi dah duit kat mak ayah. Tetapi ulama kata kalau nak rezeki itu jadi berkat, cukup rezeki ni banyak sedikit tak kisah, yang penting berkat. Bila mana berkat, kita rasa cukup dengan apa yang ada. Jadi kata ulama, kalau nak pastikan rezeki itu kita jadi berkat, maka kena jaga pemberian kita kepada mak ayah. Sebab apa? Kalau nak balas jasa mak ayah, pengorbanan dia daripada dahulu sampai sekarang memang tak terbalas. Sayang seorang anak kepada sayang seorang ibu dengan sayang seorang ibu kepada sayang seorang anak ni cukup berbeza. Seorang ibu boleh jaga 9 orang anak, tuan-puan, tetapi 9 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibu. Pernah berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berjalan-jalan, tengok ada seorang wanita dukung ayah dia. Lalu Sayyidina Umar tanya, kenapa ni dengan kamu? Sayyidina tanya, alangkah Sayyidina Umar tengok beruntungnya, bagusnya perangai kamu ni buat begini. Lalu Sayyidina Umar balik cerita pada sahabat-sahabat. Lalu sahabat-sahabat pun cerita apa yang Sayyidina Umar cerita kepada sahabat itu sampai kepada gadis tadi. Lalu bila mana gadis tadi pergi berjumpa dengan Sayyidina Umar kata, kamu ini wanita yang bagus, wanita yang baik. Kerana apa? Kerana menjadi hamba kepada ibu bapa. Lalu kata si gadis tadi, dia kata, tidak wahai Sayyidina Umar. Kerana apa? Kerana waktu aku kecil dahulu, waktu aku dalam keadaan tak erti makan minum, mak ayah aku ni basuh berak aku, basuh kecing aku, dalam keadaan dia berdoa aku panjang umur aku, jadi aku ni dewasa, jadi besar. Tetapi aku belum tentu seperti itu. Bermakna kita ni kalau tiba-tibalah mak ayah kita sakit, tuan-puan yang dirahmati Allah, boleh jadi kita basuh berak dia, basuh kencing dia, hantar pergi hospital, dukung dia, papah dia, tapi terdetik tak dalam diri kita, ya Allah bagilah kepada ibu aku ni, Allah panjangkan umur dia, makin sihat. Terdetik tak untuk kita berkhidmat begitu? Tidak. Mak ayah ni masa kita kecil, umur setahun 2 tahun, kencing merata-rata, berak merata-rata, dia rasa susah jaga tu. Tetapi dia doa minta jadi besar, minta jadi dewasa, minta panjang umur 50, 60, hidup berpuluh-puluh tahun lagi. Kita kalau mak ayah dalam keadaan serba, maknanya serba uzur, kena dukung, kena pergi hospital, sakit demam, kita kasih sayang juga, tak jaga juga mak ayah. Tetapi apakah terdetik dalam diri kita minta Allah panjangkan lagi umur 10 tahun lagi anak berkhidmat? Adakah terdetik sebegitu? Jauh sama sekali. Memang jarang-jarang manusia yang terdetik seperti itu. Sama ada dia terdetik, kalau tidak minta sihat, kalau tak sihat baik mati awal. Begitu je kebanyakan orang pada hari ini. Bahkan ada yang tinggal terus di rumah orang tua dan sebagainya. Maka ingat tuan-puan yang dirahmati Allah, ini yang Allah tanya tadi, yang saya nak sebutkan, harta dari mana dia dapat dan bila dia dapat ke mana dia belanjakan. Maka ingat cara nak jaga keberkatan rezeki, salah satunya jaga pemberian kita dengan mak ayah. Mak ayah ini tuan-puan yang dirahmati Allah, ada satu kisah. Satu kita seorang lelaki kerja di KL. Jadi mak lama tak balik, anak ni lama tak balik, maka mak dia telefon dah. Mak dia telefon, mak tolonglah balik rumah sekali. Dia kata tak boleh, saya sibuk ni kerja begini, tak boleh. Tak, lalu lama tak balik lagi, setahun 2 tahun tak balik lagi. Lalu mak dia telefon, mak macam mana, kenapa lah tak boleh balik lagi ke, tak boleh ke balik jumpa mak sekali? Dia kata tak boleh, sibuk. Dia bertanya gaji berapa mak? Gaji 200 sehari. Tak, 200 sehari. Akhirnya satu hari mak dia telefon, mak baliklah sikit, mak nak bagi duit kepada kamu ni. Dia pun kata, tak apalah mak, kita rezeki kerja sini pun tak boleh nak tinggal. Duit berapa mak? Dia kata, ginilah mak, mu ni lama dah tak balik. Dia kata, anak mu ni lama dah tak balik, gaji 200 hari tu mak nak bagilah 200 hari, baliklah 2 hari mak bayar RM400. Mak nak tengok matamu. Nak katanya seorang mak, ibu bapa ni tuan-puan, tak nak kepada harta anak-anak. Kita duk bagi 100 sebulan, 200 sebulan, 500 sebulan tu, 10 sen pun mak ayah tak nak. Tapi mak ayah nak adalah kasih sayang kita. Sebab itu saya kerja training, buat motivasi. Jumpa ada kadang-kadang saya jumpa seorang keluarga, tuan-puan yang dirahmati Allah, di Rawang.
Masalah daripada suami isteri kerana bergaduh, punyalah masalah suami isteri sampai 3 tahun tak balik tengok mak ayah, tak pernah, kerana malu dengan adik-beradik, berhutang dengan adik-beradik, tak boleh bayar, akhirnya kesannya sampai kepada mak ayah pun tak boleh bayar. Ini yang kita nak sebut tadi, gaji bila dapat benda wajib, hutang, zakat, yang tu kena bayar dulu. Bila tak bayar yang tu, masa kesan dia banyak, akhirnya membawa sebagai dia pun derhaka kepada mak ayah dia. 3 tahun tak balik, kita kalau ada dah sebegitu, maka muhasabah mak ayah kita ni pernah tak tinggal kita 3 tahun dalam keadaan tak pernah tanya khabar. Tuan-puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dan yang terakhir, perkara yang keempat yang akan ditanya lagi kepada kita adalah ilmu. Apakah kita amalkan? Apakah kita amalkan ilmu yang kita dapat hari ini? Kadang-kadang banyak orang ustaz-ustaz selebriti ke boleh keluar dalam TV ceramah dan sebagainya, tapi belum tentu boleh amalkan. Ada yang selewing ilmunya, perkara yang haram dikata halal, perkara yang halal dikata haram dan sebagainya. Mufassir mengatakan summalatus aluna yawma idzin 'anil na'im ini, yakni bila mana kita kenyang daripada lapar, kita hilang dahaga kita, dan kita yang miskin bertukar kaya, dan indahnya kejadian kita dan enaknya tidur kita. Ini antara nikmat yang akan ditanya. Maknanya kita tidur nyenyak, itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tengoklah orang di Syria, orang di Mesir, orang di Iraq, mereka tu tak pernah tidur lenuk. Tidur pun sebelahnya ada senjata. Kita tidur selimut tebal, tak ingat dah subuh nak bangun pergi masjid pun payah. Tak, tetapi mereka yang berada di medan perang, berada di jalan Allah, Masya Allah, tidur pun beralaskan senjata dan sebagainya. Maka ingatlah tuan-puan dan dirahmati Allah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, maka kita kena pelihara betul-betul. Antara salah satu cara kita nak didik hati ini, jangan menjadi keras, jangan jadi kita bermegah dengan dunia, yang Allah kaitkan dengan hatta zurtumul makabir tadi. Ulama nukilkan bahawa hukum tentang ziarah ke kubur, maka kita disunatkan untuk berziarah ke kubur. Jadi Allah sebut alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir, bermegah-megah sering melalaikan diri kamu sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Tetapi cara kamu nak elak daripada bermegah-megah, rasa sayang pada harta, caranya bagaimana? Ziaratul kubur, yakni kamu ziarah ke tanah perkuburan. Sebab itu kita kalau pergi ke tanah perkuburan, cuba insafi diri kita. Walaupun kita harta banyak mana, tetapi kita tetap dikapan sebagaimana orang lain juga, masuk 6 kaki bawah tanah juga, tak hidup atas bumi. Walaupun atas dunia ni duduk rumah punyalah 15 tingkat ke 20 tingkat ke, paling tinggi lah boleh tengok semua sekali, tetapi di dalam kubur kita duduk 6 kaki bawah tanah. Masya Allah, apa pun kita tak nampak. Tetapi kalau kita buat kebaikan, tengok berita 2-3 hari lepas, 3 jenazah yang dikebumikan di Segamak tak silap. Tak nak ubah highway, nak express highway tu, nak buat highway, maka digali jenazah untuk dialihkan. Tengok-tengok mayatnya dalam keadaan kain kafannya elok bersih lagi dan berbau harum. Kedua-duanya adalah guru Quran kerja dia. Masya Allah, orang yang buat kebaikan di dunia ini, Allah jaga di alam barzah, dan insya Allah itulah petanda Allah akan jaga dia di alam mahsyar nanti. Jadi tuan-puan dan dirahmati Allah, itulah saja saya kira beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kuliah ataupun tazkirah pada subuh ini. Maka ingat, rezeki yang kita ada jangan tamak dengan harta, dan cara kita nak pastikan rezeki kita itu berkat, dapat gaji, kita buat perkara yang wajib, lepas tu kita buat perkara yang sunat, dan seterusnya jaga pemberian dengan ibu bapa. Bila mana rezeki kita ini berkat, sedikit kita rasa cukup, banyak kita rasa syukur, itulah yang nak kita hasilkan dalam diri kita, insya-Allah. Yang baik itu saya kira daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah adalah daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.